Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Rabbi yassir wa tu'assir min bil hayr surukul azim. Semati usia tuan usia yang kuasanya. Yang menyukan Tuan Iman, Tuan Mila, Tuan Haji, Puan Bahanja, Tuan-tuan sekalian hadir. Alhamdulillah kita dapat tazkirah nama Allah pada petang ini. Jadi sembahyang di jemaah maghrib fardu kifayah. Tapi tazkirah ni fardu ain. Terlebih dahulu saya minta maaflah sebab tak dapat hadir berhari raya ke rumah para hadirin hadirat sekalian. Hari ini dah masuk pertengahan antara Aidil Adha dan Aidil Fitri, dipanggil Zulqaidah. Apa Zulqaidah? Perpisahan antara bulan Zulhijjah dengan bulan Syawal. Persediaan untuk ibadah haji, untuk korban. Tajuk saya hari ini, kegembiraan yang sebenar. Kegembiraan yang sebenar. Masa bila kita paling gembira dalam hidup kita ni? Kahwin. Tak gembira. Tu hari bulan Ramadan kita puasa. Kemudian diumumkan hari 1 Syawal pada malam Isnin. Gembira tak gembira tu? Gembira. Gembira ya? Oh gembira. Kemudian dapat beli motor baru. Gembira tak gembira tu? Gembira. Dapat rumah baru. Gembira tak gembira? Gembira. Dapat baru-baru. Gembira tak gembira? Gembira. Kalau yang ataupun dapat suami baru, gembira tak gembira? Gembira. Dapat isteri baru, gembira tak gembira? Sebenarnya gembira tu gembira yang paling kecil sekali di sisi Allah. Kita dapat berjuta tu pun gembira yang kecil. Kita dapat rumah baru berharga juta-juta tu pun gembira yang kecil. Dapat motorkar mahal-mahal pun gembira yang kecil. Saya nak jelaskan hari ini ialah gembira yang paling besar. Bila yang paling besar ni, satu daripadanya, dia ada 5. Saya tengok keadaan, saya dapat sampaikan 2 ataupun 3 lah. Diberitahu, kita jangka raya hari Selasa. Kan? Dulu, dijangka kita Selasa, diumumkan Selasa. Tapi dapat maklumat selepas sembahyang Isyak, rupa raya hari malam Isnin. Gembira tak gembira? Gembira. Tak gembira. Sebab gembira tu gembira kecil. Gembira besar ni, mengikut Anas bin Malik, satu daripadanya ialah dalam sehari kita tak pernah melakukan dosa. Ada tak berlaku pada diri kita lepas sembahyang subuh sehingga sembahyang fardu Isyak sehari tu? Besoknya sampai waktu subuh 24 jam sehari semalam tak melakukan dosa. Ada ke tak ada? Ada. Ada. Bagus. Betul. Tak bohong. Betul. Bagus. Kalau itu kata Anas bin Malik dari Rasulullah, itulah sebenar-benar gembira. Betul ada berlaku. Kita tak ngumpat orang. Kita tak maki orang. Kita tak berzina. Kita tak minum arak, kita tak buat fitnah. Maknanya kita berjayalah hari itu tak ada dosa. Ditakdirkan oleh Allah dengan izin Allah. Mak kita ada lagi atau ayah kita ada lagi. Dia telefon. Kita pun jawab. Kita jawab bukan main lama jawab. Sebab mak telefon. Itu sebenarnya kita dah melakukan satu dosa. Habis macam mana? Kita jawab, mak letak telefon, saya telefon mak semula. Baru kita jawab. Kerana apa? Kalau kita jawab, lama-lama panggilan mak tu bermakna menginyaya dia. Satu. Nombor 2. Mak nak menunaikan fardu haji. Mak kekurangan duit RM5,000. Kita pun cakap, nanti mak saya fikirkan dulu. Itu pun dosa. Sebab apa?
satu tekanan fikiran pada mak kita. Kalau kita kata nanti dulu duit nanti saya usahakan, mak pun gitu juga, dia lebih menekan perasaan dia. Itu adalah satu daripada cabang-cabang dosa kerana tak menggembirakan ibu. Ataupun yang selalu ini berlaku ialah antara ibu dan ayah. Saya ambil satu ayat Quran daripada Rasulullah SAW. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahati wa waddal banati wa mata'a wa hati wikraha lakum kila wa qala wa kasrata sawa su'a wa ida'atul mal. Hadis ini ditulis oleh Imam Bukhari. Apa makna dia dalam bahasa Melayu? Tuhanku. Arti dia dalam bahasa Melayu, saya ambil sikit je. Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah mengharamkan ke atas kamu penderakaan kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak perempuan hidup-hidup, menahan hak-hak yakni nafkah yang wajib dan meminta-minta. Dan Allah benci kepada kamu yang suka berkata-kata yang tidak berfaedah, banyak bertanya dan banyak membuang harta. Jadi perkara-perkara yang kita lakukan, contohnya kita membeli perkara-perkara tak penting, itu dah melakukan dosa. Kita membeli satu benda sehingga membazir, itu melakukan dosa. Maka hidup kita hari itu tidak sebenar-benar gembira. Orang yang benar-benar gembira, iaitu tidak melakukan dosa, tidak ada berlaku pembaziran, tidak ada menyakitkan hati ayah dan ibu. Itu sebenar-benar adalah orang yang betul-betul gembira dalam hidup dia. Kadang-kadang kita pun dengan mak ayah, contoh, mak asyik telefon, orang tua ni asyik telefon aja. Itu adalah satu dosa. Sebab apa? Kita sudah derhaka kepada ibu kita. Ataupun dia bertanya satu perkataan, saya ambil daripada ayat Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim, surah Isra ayat 23. Fala taqul lahumal uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Surah Azim. Maka janganlah kamu berkata-kata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun dengan perkataan dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, bersopan santun. Ayat ini, yang huraiannya ni terlalu luas. Contoh paling senang macam ini. Kalau kita lakukan perkara ini dosa, disebut dalam kumpulan derhaka. Itu tak adalah perkataan yang tidak elok kita lapaskan terhadap ibu dan ayah kita. Contoh paling senang, saya buatkan satu contoh. Nak, kita ni tengah minum air. Kita tengah minum air, tengah minum air. Kebetulan pula, Haji pun tengah minum air. Minum. Okey. Mak kata, nak tolong ambilkan air itu, mak pun nak minum juga. Kita tengah minum air. Ni. Mak, nak tolong ambilkan mak air itu, mak nak minum juga. Saya nak tanya Haji dan Haja. Haja habiskan minum, kalau letak gelas, ambilkan mak. Haji habiskan minum, baru ambil air. Derhaka. Apa rasa hati mak? Kecewa. Dia lebih berat diri dia daripada aku. Haji ada anak. Haji terkenal anak tu dengan minum air sirap. Okey, minum. Kita pun nampak air sirap. Nak, ayah nak. Ni tengah minum ni. Kita letak ke? Dia habiskan dulu ke? Kita layan mak kita. Kita minum dulu. Mak apa mak? Mak nak sirap tadi. Derhaka. Inilah pecahan ni. Terlalu banyak.
Saya ambil satu contoh paling senang. Awak nak pergi mana? Nak pergi beli tudung, mak. Kat Ariani. Belikan mak tudung. Beli mak tudung. Duit tak cukup, mak. Duit tak cukup. Jarang kita mengalah untuk mak. Biasanya kita dulukan kita baru berikan mak kan. Dia tak cukup, mak. Derhaka. Belum benar-benar gembira. Ini ayat Quran ni saya ambil ni. Tu satu aja, tapi dia punya huraian terlalu luas. Contoh paling senang. Kat rumah. Mak tu suka makan sambal belacan. Kita pun sambal belacan juga. Wah, kena sambal belacan, colik timun. Habis sambal belacan. Mak, nak sambal belacan ada lagi. Dah habis, mak. Mak tak cakap tadi. Kalau tak saya tinggal. Derhaka. Kecewakan dia. Dia nak makan sambal belacan. Sebab kita tengok. Sebab tu kita makan kena ingat. Sebab kita ada mak. Kita tinggalkan dia. Ini untuk tuan-tuan mak aku terdingin. Tinggal. Ada nak sambal belacan? Ada mak sikit lagi. Senang hati. Habis sambal belacan. Nak jaga hati orang tua susah. Ini pecahan pada perkataan Saya leborkan lah. Contoh paling senang. Kadang-kadang kita jalan dengan mak. Kan? Jalan dengan mak. Mak tu dah pakai kaki 3. Tahu kaki 3? Jangan sebut tongkat. Dah kaki 3. Jalan. Kita dah jalan cepat dah. Lambat no mak ni. Mak tak dengar tu. Lambat no. Lambatnya. Derhaka. Sebab hati dia kalau dia dengar, suka kecewa. Dia suka kecewa. Ajah dah jadi mak kan? Haji dah jadi ayah kan? Apa sikap anak buat pada kita? Kita katakan kita pakai selipar, kita pakai kasut, kita dah siap dah. Dah siap dah. Kita datang dian, mak datang dulu. Kita dah siap. Kita dah makan. Mak tu berebut tau. Sebab kita dah siap. Berebut dia. Bocor kaca. Kita tengok. Cepat sikit lah mak. Dosa. So hati dia sampai hati anak aku cakap pada aku. Kita tak tolong pun. Tak payah tanya. Tolong dia. Tapi kita tak ada buat gitu. Tak. Lambat. Tak percaya. Saya tanya. Hadiah dana. Macam mana sikap anak kita? Saya cakap terang-terang lagi. Macam mana kita nak yang dikatakan kita gembira? Tak gembira hari itu. Walaupun kita tak ngumpat orang. Sebab kita melakukan perkara yang mak tak redha. Minta maaf lah. Sebab saya tengok baca ada abah ada berita. Anak-anak sekarang memang kurang. Cakap ajar nak marah-marah, haji nak marah-marah. Memang kurang menghormati mak bapak. Nasihat tak baik, haji dan ajah pun sama. Haji nak marah-marah. Tak payah. Tak payah. Ikan goreng. Goreng, nak ikan tu lembab kan goreng. Tak kering-kering lagi ikan tu. Sabar, mak. Macam. Tak ada. Mesti lepas keluar. Itu yang dikatakan kita masih susah nak dalam sehari tak melakukan dosa. Tak gembira hidup kita. Hidup kita tak gembira. Walaupun banyak duit. Tak. Allah Ta'ala tak iktiraf kita sebagai orang yang gembira dalam hari itu. Yes. Nombor 2. Saya ambil sikit-sikit je lah. Takut tak sempurna 5 kan. Boleh? Dah faham kan? Banyak kalau saya nak buat contoh, banyak. Kadang-kadang mak kita ni, yelah dia dah peringkat berumur kan. Contohnya mak saya berumur sekarang ni 95 tahun. Saya belum 95, saya baru cangkul-cangkul. 77.
Cangkul-cangkul. Tujuh tu cangkul-cangkul. Dia macam ini. Saya balik aja dah 17 hari kau tak balik. Dia dikira. Dia dah 17 hari aku tak balik. Ni saya pun hampir 17 hari ni tak balik ni. Ni dah 13 bulan kan. Kalau kata alah mak ni 17 pun mana. Asyik ngira hari. Dosa saya diam aja. Memang betul 17 hari. Punya sayangnya dengan kita. Dia ingat kita 17 hari tak balik. Tapi kalau kita yang pandai-baran, asyik ngira hari je mak ni. Macam. Cuba kita cakap anak kita ni kan. Cakap, lama kau tak balik? Ada kerja mak. Tak ada cuti mak. Betul tak betul? Nak jawab telefon pun malas. Mana yang katakan kita dapat gembira dalam hidup kita yang sehari? Tak ada gembira. Satu. Nombor dua. Di akhir hayat kita kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimah ni tak akan keluar bagi orang yang tidak solat. Dia tak akan keluar. Kalimah ni tidak akan keluar. Bagi orang yang solat, dia akan keluar. Sebab tu solat penting dalam sehari semalam. Tak boleh tinggal. Kalimah tidak akan terpacul La ilaha illallah di akhir kalam kecuali orang yang solat. Kalimah ni juga kita perlu sebut. Kalau bolehlah kita latih diri kita. Jangan putus kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi ada menyebut. Siapa menyebut La ilaha illallah 10 kali cukup. Boleh masuk surga. Jadi sebut aja La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha 10 dah. Masuk surga ni. Semayang? Tak. Tak semayang. Tak masuk. Allah Ta'ala dapat pemandah. Hadis dalam Rasulullah. 6 perkara dibuat oleh hamba-hambaku, umat-umatku. Kalau dia tak sembahyang, semuanya Allah Ta'ala tak terima. Sedekah dia pun Allah Ta'ala tak terima. Apa yang dia buat Allah tak terima. Kerja-kerja dia tak diberi pahala. Kemudian muka dia tak ada berseri sebagai orang Muslim. Tak ada. Dia sedekah, dia baca Quran, tak ada. Tak ada apa yang dia diberi Allah. Sia-sia kalau orang tidak solat. Jadi nak dapat kalimah La ilaha illallah, kena solat. Jangan putus. Mana yang putus? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, solat. Itu yang fardu. Dan kalau ikut sunnah Nabi, aku tidak pernah tinggal di waktu siang duha. Dan aku tak pernah tinggal di waktu malam bitir. Kita kena buat. Tiap-tiap. Selagi kita masih hidup, kita kena buat. Saya tetap sampaikan. Sebab apa? Saya tak nak besok didakwa oleh Allah. Kenapa engkau tak sampaikan? Jadi saya sampaikan lah. Ajar suka, gaji suka tak suka, saya sampaikan juga. Jadi kita kena witir tiap-tiap hari. Witir itu terpulanglah. Sama ada lepas sembahyang isyak, sunat isyak dulu ke, terus witir, tak kisah. Haji nak buat witir 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, kadang 1 rakaat 1 salam terpulang. Tapi yang elok witir tu dibuat 3 rakaat, 2 rakaat 1 salam, kemudian 1 rakaat 1 salam. Pun boleh lah, tapi nakkan 3. Yang terbaik-baiknya tu 3. Tapi kalau buat 1 aja makruh setengah kitab mengatakan. Itu jadi nak dapat kalimah La ilaha illallah, itu kalau kita dapat sebut kalimah ini, insya-Allah itulah benar-benar bahagia di dalam hidup kita hari akhir hayat kita. Kemudian yang ketiga, dapat melepasi titian syiratal mustaqim. Kita lepas titian syiratal mustaqim, itu benar-benar kita gembira yang tidak terhingga. Sebab apa? Titian syiratal mustaqim ini wajib dilalui oleh tiap-tiap seorang setelah berada di padang mahsyar untuk menuju ke syurga. Matlamat kita ke mana? Hidup di dunia ni sangat sikit kegembiraannya. Kemudian hidup di dunia ni terlalu pendek masanya. Saya baca dalam satu kitab bahawa antara pintu sebelah kanan masuk sebelah kiri, itu hidup di dunia. Yang paling lama hidup di akhirat. Hidup di akhirat ni yang kita harapkan. Kalau kita dapat melepasi titian sirat, insya-Allah hidup kita benar-benar gembira, iaitu gembira yang tidak terhingga. Yang keempat, dapat masuk syurga.
Masuk surga ni pecahan dia banyak. Nak masuk surga tak masuk surga? Nak masuk surga mati dulu. Selagi kau tak mati tak dapat masuk. Tak mati tak dapat masuk. Nak masuk. Siapa yang tak mati dapat masuk surga? Nabi Idris lah. Dia dapat masuk surga. Tapi dia tak kekal di situ. Ini nak masuk surga. Ini yang nak dapat masuk surga, satu daripadanya suka memaafkan sebelum tidur tu. Ya Allah Tuhanku, ampunilah dosa ibu bapaku. Kita doa gitu. Nak tidur. Ya Allah Tuhanku, ampunilah dosa isteriku. Nak tidur. Ya Allah Tuhanku, ampunilah dosa isteriku yang pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak sedap di hatiku. Kita minta itu pada Allah. Dia tak dengar pun kita gitu. Ya Allah Tuhanku, ampunilah dosa anakku yang dia berkuasa, suaranya meninggi terhadap diriku. Minta ampun. Ya Allah Tuhanku, ampunilah dosa kalau kita ada guru kuku. Ampunilah dosa kawan-kawanku. Ya Allah Tuhanku, ampunilah dosa segala muslimin muslimat. InsyaAllah kita akan masuk surga. Sebab apa? Dapat masuk surga. Tapi kadang-kadang kita ni kesalahan orang tu tak dapat dikecilkan. Bahkan kita kesalahan orang tu kita kalau memang nak dibesar-besarkan aja, tak dapat mengecilkan. Contoh, ya Tuhanku, ampunilah dosa kawan-kawanku yang ada di surau pada Haji Bakir Dalam, kecuali dia. Itu tak dapat masuk surga. Orang yang masuk surga ni dia memang sentiasa mengampunkan dosa-dosa orang yang ada muslimin muslimat. Ada kecuali itu tak boleh. Maknanya dendam masih ada. Dendam kesumat tu ada. Jadi mudah-mudahan kita dapat kita hilangkan. Nombor satu, minta pada Allah sebelum tidur. Ini saya tulis. Minta, ya Allah Tuhanku, ampunilah dosa ibuku kalau dia masih hidup. Masih dia hidup. Kalau dia dah meninggal, ya Tuhanku, ampunilah dosa Allahyarham ibuku. Sebut nama dia. Ya Tuhanku, ampunilah dosa Allahyarhamah ibuku, Allahyarham ayahku. Tiap-tiap malam kita minta diampunkan. Kalau saya macam ni, ya Tuhanku, ampunilah dosa ibuku sebab dia masih hidup. Ayah saya dah meninggal, ya Tuhanku, ampunilah dosa Allahyarham ibu ayahku. Kita buat macam tu tiap-tiap malam. Sebab apa? Kita nak dapat masuk syurga. Nak dapat masuk syurga, itulah dia. Mengampunkan dosa-dosa saudara-saudara Islam. Walaupun dia salah besar, kita singgap dia salah kecil. Dendam tak ada. Tak ada kecuali kalau ya Allah Tuhanku, aku ampuni dosa kawan-kawanku semua kecuali dia, itu tak nak ampunkan. Itulah dia, barulah kita dapat masuk surga. Nak masuk surga, cara-cara dia mesti banyakkan minta ampun kepada Allah. Saya baca dalam satu kitab, kalau boleh hari-hari ni kita sembahyang sunat taubat. Sembahyang sunat taubat. Lepas bila kan bangun tengah malam, tahajud, lepas tu sembahyang sunat taubat lah. Allahu Akbar. Dalam hati masa takbir hati, aku sembahyang sunat taubat, berkat kepada Taala. Baca doa iftitah, baca Fatihah, baca kuliah Al-Kafirun. Rakaat pertama, kemudian rakaat yang kedua baca Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad. Rakaat yang kedua. Sujud yang akhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau boleh 3 kali, kalau tak boleh sekali pun tak apa. Lepas tu duduk terakhir, bacalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tunggu, terimalah taubatku. Buatlah tiap-tiap malam. Sebab apa? Mudah-mudahan dalam banyak-banyaknya masa kita hidup dalam dunia ni, kalau melakukan kesalahan, Allah Ta'ala ampun. Kerana apa Allah Ta'ala ampun? Walaupun kita tadi meradang dengan satu orang, dah curam, macam nak tanggal telinga kita. Kita minta ampun kepada Allah. Sebab apa? Digodok oleh syaitan Syawal nama dia. Syaitan yang suka menggodok orang buat gaduh ni, syaitan Syawal. Jadi kita minta ampun kepada Allah. Allah Ta'ala ampun ke tak ampun? Allah Ta'ala ampun ke tak ampun? Ampun. Sebab Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah Ta'ala berfirman bahawa keampunanku mengatasi kemarahanku. Allah Ta'ala tak ada dendam. Yang ada dendam ni siapa? Yang ada dendam ni siapa? Kita. Aku tak maafkan kesalahan kau. Aku tuntut ke akhirat. Apa banyak? Kita kena minta ampun kepada Allah. Itulah cara-cara untuk dapat masuk syurga. Bis. Cara-cara nak dapat masuk syurga, banyak cara dia. Kalau boleh, lagi satu nak masuk syurga ni, kita suka
sedekah pun jadi dapat masuk surga. Tolong orang pun dapat masuk surga. Syarat ikhlas. Jangan tolong orang udang di sebalik mi. Tak mau. Ada ikhlas Allah. Yang kelima. Ni saya laju je. Yang kelima dapat melihat Allah. Apabila kita tadi dalam sehari tak ada melakukan dosa, itu benar-benar gembira. Nombor 2, di akhir hayat kita kalimah la ilaha illallah. Nombor 3, kalau itu dah dapat, insya-Allah mudah titian sirat. Itu dah mudah titian sirat, kita akan masuk surga. Kalau dah masuk surga, kita akan berjumpa Allah. Yang kelima, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ni hadis daripada Rasulullah. Dia ni situ pribadi Rasulullah. Dia selalu pada Nabi Muhammad, Anas bin Malik. Itu yang diceritakan bahawa Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad 10 tahun. Nabi Muhammad tak pernah tanya dia, engkau buat apa Malik? Tak ada. Apa yang Malik pula, Nabi tak pernah tanya. Diserah pada Anas bin Malik sepenuhnya. Jadi apa kata Anas bin Malik daripada Rasulullah? Dapat melihat wajah Allah. Inilah benar-benar kita berjaya dapat kegembiraan yang tidak terhingga. Sukanya kita kerana kita dapat melihat wajah Allah. Siapa orang yang pertama sekali dapat melihat wajah Allah? Siapa orang yang pertama sekali dapat melihat wajah Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bila dia melihat? Ketika 5 fardu sembahyang 5 waktu. Dia dapat melihat wajah Allah. Tapi Nabi semasa ditanya Aisyah masa tu masih muda lagi lah. Tapi dah jadi isteri Rasulullah. Ya Rasulullah, kau dapat melihat wajah Allah? Nabi jawab, la, tak dapat. Tapi sahabat tanya dia balik. Sahabat-sahabat yang dah dewasa semua tanya, ya Rasulullah, kau dapat melihat wajah Allah? Naam, ya, aku dapat lihat. Sebab masa tu Aisyah masih muda sangat, 9 tahun. Dia tak faham. Kadang-kadang dah tua pun tak faham juga. Sebab apa? Kenapa? Sebab dia tanya kenapa? Dia cakap tak. Kenapa? Sebab itulah. Dia tak faham. Dia kalau faham, dia tak tanya. Sebab tu kita nak cakap dengan kanak-kanak, kita kena guna ayat yang mudah faham. Tapi macam Ajah ni, semua yang cerdik-cerdik belaka. Jadi saya cakap senang aja. Sebab tu Nabi jawab, apabila sahabat tanya, kau nampak wajah Allah? Ya Rasulullah, nampak. Maksudnya ketika Isra' Mi'raj menerima fardu sembahyang 5 waktu. Tapi insya-Allah kita dapat. Kita insya-Allah dapat. Kenapa kita dapat? Nabi dah sebut dah, tidak ada seorang pun umat-umatku tidak masuk surga. Kita dapat. Tidak ada seorang pun umat-umatku tidak masuk surga. Kita ada harapan dapat. Apa syarat dia? Masa Nabi seru, kita dengar, kita ikut dia. Bila Nabi seru, wahai umat-umatku, mari masuk surga. Kita masuklah. Sebab Nabi Muhammad semasa dia dapat tawaran daripada Allah, wahai Muhammad, kau boleh masuk surga. Tak, aku nak masuk dengan umat-umatku. Kalau kita agak-agak macam mana? Haji Wan, masuk rumah, ni rumah awak. Dia tak fikir bini dia, tak fikir anak dia. Dia masuk dulu. Haji Wan ni taklah contoh. Dia tengok, mana isteri aku ni anakku. Dia tak mau masuk dia. Dia nak berserta dengan umat dia. Sebab Nabi akan umati, kita berkerumun masuk surga. Masuk surga ni berumpu-umpu, beramai-ramai masuk terus. Semua bezanya satu, nak masuk surau seorang-seorang. Nak masuk surau seorang-seorang. Itu pun dah buka pintu baru aku masuk tadi. Tak buka duduk matokah. Tapi keluar daripada surau, ramai-ramai. Nak masuk surga, ramai-ramai, berumpu-umpu, banyak pintu-pintu dibuka oleh Allah, seluas langit dan bumi. Masuk. Yang keluar daripada surga? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab apa yang orang masuk surga? Tidak ada seorang pun yang keluar daripada surga. Semuanya. Macam mana yang nak dengar seruan Nabi, wahai umatku masuk surga? Ni dia. Allahu Akbar. Rokok ada tak? Rokok. Hayya 'alas salah. Tadi beli rokok kat mana?
Hayya 'alal falah. Lepas ni kita nak minum makan nasi goreng kat ni. Nabi dah sebut, jangan bercakap ketika azan dilaungkan. Engkau takkan dengar kalimah ummati ummati besok di padang mahsyar. Tapi sini bagus. Azan semua senyap. Bagus. Kadang-kadang aja bercakap. Kalau boleh kita tujuan saya ini apa? Kita nak latih anak kita masa azan jangan bercakap. Tapi haji aja memang tak bercakap. Majoriti anak-anak selalu bercakap. Orang azan kalau di tengah haji pun kena berhenti. Kena bercakap kena berhenti. Tapi jangan pula tengah mandu kereta berhenti. Mampu di mana dia kaum. Contoh, azan di masjid Hikmah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Situ ada sapi lain kan? Kata Ustaz Ahmad berhenti. Lampu hijau. Macam? Apa macam? Gila orang depan ni. Dia je. Itulah. Tengok keadaan. Kalau nak berhenti, kita ke tepi lah. Itu kalau kita ke tepi. Tak, jalan terus. Azan yang mana? Azan bukan dalam kaset. Azan dilaungkan secara fizikal ni. Kalau dalam kaset, asyik buka kaset aja, asyik berhenti. Tak sampai-sampai. Pergi ke Lumpur. Dalam TV, tak main. Di dalam majlis. Macam ini. Macam ini tadi kan, bila azan, itu kena tutup. Kalau kita kat luar, tak kisah. Ini dalam jamaah, kita kena berhenti. Kalau tengah bercakap, kena berhenti. Tengah baca Quran pun kena berhenti. Tapi jangan tengah sembahyang sunat. Contoh. Tengah sembahyang sunat. Orang ni sembahyang sunat. Lambat sangat. Allah. Azan memandang. Berhenti. Tak boleh. Tak boleh. Nak berhenti, selesaikan. Begitu juga baca Quran. Ini baca Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah mulai baca. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti. Tak boleh. Kena tukar sadaqallahul azim. Jangan berhenti aja. Mengejut and break. Tak ada. Mesti kena sadaqallahul azim. Apabila baca ayat Quran nak berhenti kena sadaqallah. Jangan berhenti aja. Kita tengah baca Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahus samad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadaqallahul azim. Kita nak mula balik. Tak usah bismillah, terus sambung auzubillah dan habiskan ayat. Azan kena berhenti. Maknanya sangat besar faedahnya azan kerana bersangkut paut besok disuruh oleh Nabi Muhammad di padang mahsyar, umati kita tak dengar. Rugi, sebab tu peluang untuk kita masuk surga. Alhamdulillah. Cukup 5-5. Tapi saya nak huraikan masalah derhaka kepada mak ni tadi. Kalau saya nak ambil ni, kerja saya tulis ni banyak. Rasanya tak cukup dengan masa yang ada. Dengan ini pertanyaan dibuka. Okey. Sini sana dulu. Sana beri salam. Waalaikumsalam. Sini angkat tangan tak beri salam. Dengan sana saya salam. Ya, boleh. Kalau kita dalam bangunan ni azan berhenti. Tapi kalau kita tengah berjalan, saut aja tak pergi jalan lah terus. Kalau kat rumah, kat azan. Kat rumah azan dia bukan itu bukan namanya di luar, bukan jamaah ni. Dia nak jamaah. Yang kita yang dekat rumah tak kisah. Tapi kalau dalam rumah tu anak kita azan, kita kena berhenti. Jelas tak ni? Contoh aja, anak ni bawa balik daripada Kahirah. Tengah kemarau azan. Slang Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tengah kacau sambal kicap nak lawan tahu goreng. Macam nak terus kacau ke nak berhenti? Nak terus kacau ke nak berhenti? Berhenti. Sebab tu anak kita dalam majlis, kita dalam majlis tu. Tapi kalau yang azan tu kat rumah Haji ni yang nampak kenduri ni siapa nama lu? Haji Kamari. Yang dengar makcik gu ni. Tak nak berhenti. Teruskan. Kan saya cakap tadi, azan di masjid Pak Kadi. Orang yang dalam masjid tu lah. Yang kau tengah mandu nak berhenti, nak kena sumpah orang. Jelas?
Tak apa, kita teruskan ngaji. Ya. Kalau tak itu teruk engkau. Surah ni azan. Berhenti sini sana azan. Kan surah duduk. Tak habis-habis dengan azan. Di dalam jamaah. Dalam jamaah. Ini nama jamaah lah. Jelas. Kalau kat rumah, suami azan. Isteri tengah baca Quran. Berhenti. Lagi satu minta maaf. Selalu berjemaah dengan suami isteri kan? Alhamdulillah. Saya minta maaf. Pernah berlaku. Suami tadi tengah sembahyang. Isteri tetap baca Al-Quran dengan nyaring. Hukumnya haram. Dia kena menghormati suami dia sembahyang. Isteri tengah sembahyang. Suami baca Quran. Bukan main sedap. Taranum belajar. Kena berhenti. Dia baca tutup haram. Sebab sembahyang lebih afdal daripada baca Quran. Bagi nasihat pada anak. Dia tengah kemaruk taranum. Mak dia sembahyang. Berhenti. Kena mati. Jelas. Ya? Awak ni pertanyaan ke menyambung? Dia bertanya kat tangan Assalamualaikum kan? Dia menyambung cakap aku je. Okay. Haji, Wan. Dengan yang anak yang hakim di ibu tu. Masa dia cakap dulu mungkin mak keras hati kan. Lepas tu maafkan dia. Adakah terlepas dosa waktu tu? Kalau tengok pada anda, kena minta maaf. Kena minta. Mak dia tu lah kononnya dimaafkan. Tapi kalau tengok yang sebenar, anak kena minta maaf dengan mak dia. Contoh terkasar lah. Kita makan san. Itu dah dosa. Sebab ngecikkan hati dia. Mak minta maaf ya mak ya, tadi saya terkasar masa. Gitu. Cara dia macam itu. Sebab kita dengan Allah, kita minta ampun. Jadi dengan mak pun kita minta ampun ayah. Maksud saya sini. Tahulah maknanya mak tu ampunkan dosa lah gitu je. Sebab tu bukan tak terdengar faham. Kalau kita seorang mak yang faham, kita ampunkan dosa dia, dia akan berdosa. Adakah dia lepas dosa daripada itu? Kalau tengok pada sini tak, dia kena minta maaf. Sebab kita dengan Allah, kita ampun dengan Allah. Kena minta maaf memang saya terkasar bahasa. Cukuplah. Dia kan menyambung kan. Dia tak boleh salam pun. Dia menyambung aja. Dia tu menyambung. Umur kau sampai raya ke? Ini hari kau buat nyakitkan hati mak. Pukul berapa? Pukul 7.34. Pukul 7.35 ini adalah dalam dosa mati. Tidak akan masuk surga anak yang mati tidak dapat redha daripada mak bapak. Sebab apa Allah Ta'ala redha aku bergantung pada redha ibu bapamu. Dia tak redha. Kalau dia marah tu makna dia tak redha lah tu. Dia redha lain. Dia kalau redha dia tak marah. Dia redha. Kalau dia marah tu makna tak redha. Jelas? Okey. Pertanyaan ditutup. Bolehlah. Kesian. Okey. Waalaikumsalam. Dia laju aku jawab pasal tu. Waalaikumsalam. Seorang ibu, ya. Dia nunggu telefon anak dia. Anak dia tak telefon. Adakah anak dia tu dosa ke dengan mak dia sebab mak dia nak rasa kecewa. Anak tak telefon. Anak tak telefon dia. Kalau macam saya tadi kan, mak saya kata dah 17 hari kau tak balik. Kita jangan jawab. Kita diam je. Mungkin tu. Tapi kalau alam mak ni 17 hari pun dah sibuk dah deraka dah. Sebab mengecewakan hati dia. Yang mak menunggu ni tadi, menunggu. Tapi kalau kita dah ada janji, tak boleh. Contohnya, kita janji, nanti saya telefon mak, tu tak boleh. Dia tunggu, sampai petang tak ada. Itu namanya deraka, menyakitkan hati dia. Deraka pada mak ni menyakitkan hati. Walaupun dengan perbuatan. Mak bapak saya ambil mak dulu. Sebab apa kalau kita buatkan aku nak buat umrah diriku, kemudian umrah ibu bapaku, buat mak dulu baru bapak. Kita buatkan mak dulu umrah baru bapak. Dia tak boleh bapak dulu baru mak, tak boleh. Sebab tu cerita mak. Kerana mak mengandung kita daripada Allah Ta'ala bagi pada ibu kita, itu dia. Summa min fatin. Summa min alaqatin muqatin.
setitik air mani lelaki dalam rahim perempuan 40 hari maka dia tak keluar, maka dia mandi buku. Mandi buku. 40 hari kedua dia bagi sebuku darah. 40 hari ketiga dia ada sebuku daging. Sebab tu kita utamakan mak berubah bapa. Tapi deraka tu kalau mak deraka bapa memang tak masuk syurga. Redha Allah bergantung redha ibu bapa. Murka Allah bergantung murka ibu bapa. Walaupun kita sembahyang, walaupun kita puasa, walaupun kita haji, tapi kita tak bukan mengharap itu surga. Kita masuk surga rahmat Allah. Baru dapat. Kemudian kita dah sembahyang dapat rahmat Allah, kita harapkan syafaat Nabi Muhammad. Mana dia dapat syafaat? Ikut apa sunnah-sunnah Nabi, dapat syafaat dia. Dan satu daripadanya banyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad alaihi Muhammad. 10 kali waktu pagi, 10 kali waktu petang. Jangan Allahumma salli ala Muhammad, dia tak mau. Nabi hendak Allahumma salli ala Muhammad alaihi Muhammad. Gitu. 10 pagi, 10 petang. Boleh tak 10 pagi, 10 petang? Boleh. Pemalas. Itu paling minimum. Lebihkan selawat. Kemudian ketiga kata dalam kitab, nak masuk surga mesti dapat redha ibu bapa. Buat Allah Ta'ala dah bagi. Nabi dah dapat syafaat. Tapi mak bapak murka, tak masuk surga. Yang keempat, redha suami. Redha suami. Isi ada redha suami. Engkau tak redha suami, engkau tetap masuk neraka. Haram atas isteri meninggikan suara daripada suaminya. Contoh, Fatimah. Apa Fatimah? Haram. Mati macam orang. Ajar yang ketawa aja. Ini ayat Quran. Jangan tadi. Jelas ya? Tapi yang ada ni bagus. Suara memang tak tinggi daripada suami. Pasal apa? Tak bertekak. Orang tu bertekak. Habis. Mesti sayang. Bagus. Setakat ni dululah. Ya, ada lagi. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan tadi Ustaz kata waktu kita nak tidur, kita ambil tanah kita, orang kita. Pertama ibu bapa. Kedua isteri. Tiga anak-anak. Ketiga kawan-kawan dan saudara-saudara Islam. Kalau kita dah cakap macam tu, adakah tak ampun dosa anak-anak kita? Kita minta pada Allah. Itu minta. Ampun tak ampun serah pada Allah. Itu sebaik-baik orang yang nak masuk surga. Itu amalan orang yang masuk surga. Dia tak ada dendam. Tapi Allah Ta'ala terima tak terima, terserah. Tapi pasti dia ampun, belum tahu. Sama juga tadi. Mak ampun, tapi Allah Ta'ala belum tahu ampunkan. Dia cakap tadi, adakah terampun dosa anak kita itu walaupun dia tak minta ampun? Tak ampun. Itulah terserah pada Allah. Dia ampun ke tidak. Kita semua cakap aja. Kita mohon, aku ampunkan dosa anakku. Tapi Allah Ta'ala terima tak? Terserah pada Allah. Tapi semua lafaz. Kerana lafaz inilah yang kita membenarkan masuk syurga. Bis. Jadi. Masalah. Mak mentua, bapak mentua, dia tak sehebat mak sendiri, bapak sendiri. Sebab berdosa melawan mak mentua, bapak mentua. Tapi derhaka melawan mak bapak sendiri. Ayat dia lain. Lebih kurang dia tu. Yang tak boleh mak sendiri, bapak sendiri. Derhaka. Murka Allah bergantung murka ibu bapa itu. Dia tak sebut mak tiri, mak juga. Tapi tak seteruk derhaka. Yang tak masuk surga tadi derhaka. Mak tiri tak derhaka. Berdosa. Dosa besar. Jelas ya? Okey. Lagi satu. Okey. Waalaikumsalam. Sekarang ni dah moden kan? Ada yang set. Itulah. Anak ni kalau dia makan sesedap ni dia masuk gambar kan? Jadi orang tua kat rumah dia set kan? Bang tu ketua Elio kan? Ketua Elio. Kita tak mengeluarkan janji pun. Kita semua suka-suka. Mak pula pandai tengok handset kan? Tu tak apalah. Besok mak pun hantar. Aku tengok makan dia pati sedap nak. Duit tak ada mak. Itu berdosa. Masa mengecewakan dia. InsyaAllah mak saya belikan. Gitu. InsyaAllah mak saya belikan. Tapi insyaAllah sampai sebulan. Tak boleh juga. Jelas ya? Yang itu tak apa. Pasal apa? Dia tak setahu kita. Kurangan aja gitulah. Setakat ni dulu pertanyaan ditutup.
Ada lagi, memang banyak. Ini pun tak habis lagi, kita kerja lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal as innal insana lafi khusr lalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maaf lahir batin sekiranya tersinggung perasaan, tapi saya mendedahkan apa yang tercatat dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ditutup dah. Dia pertanyaan ke rayuan semua dah tutup. Tanya Jiwan 2 minggu lagi.